surat daripada Google. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Odi Channel. Hari ni hari first kita berpuasa. Okay, actually aku baru je lepas balik kerja. So balik kerja aku terus nak buat vlog ni. Okay, aku nak sharekan something untuk korang sebab aku terlampau seronok nak share dengan korang satu berita yang sangat-sangat penting. Okay, bagi siapa yang baru lagi nak mulakan YouTube ni, okay, ini mungkin semangat untuk korang semua. Okay, kalau korang nak tahu, aku dah dapat first gaji aku sebagai YouTuber. Okay, ni surat daripada Google. Okay, actually surat ni aku dah dapat sebulan setengah yang lepas lah. So aku dah follow step apa yang patut dan akhirnya aku dapat. Tapi aku nak share dengan korang macam mana cara dia untuk korang dapatkan. Okay, kalau korang nak tahu sebenarnya YouTube start monetize korang punya video, korang punya vlog. Okay, first kali korang kena dapatkan 1000 subscriber. Selepas 1000 subscriber tu, korang kena dapatkan 4000 minute viewer. Maksudnya, okay, video yang korang upload dekat YouTube tu, korang kena dapatkan viewer sebanyak 4000 minit. Maksudnya, orang-orang tengok video korang tu, diorang akan total up, kena jadi 4000 minit. Kemudian baru vlog korang akan dimonetize. So, dari start situ, dia akan kiralah berapa yang dia akan bayar duit dekat korang. Okay, kalau tak salah aku, YouTube akan bayar mengikut daripada view yang orang tengok. Okay, contohnya korang buat video tu dalam 10 minit, orang akan tengok video tu dalam masa 5 minit macam tu. So, dia akan kira 5 minit lah kalau tak salah aku lah. Okay, so kalau siapa yang follow rapat aku punya vlog sebelum ni, sebenarnya aku dapat 1000 subscriber tu dalam 4 bulan lepas. Okay, aku akan share kat sini. Dalam masa 1000 subscriber aku dah dapat tu, aku kena memperbanyakkan aku punya vlog. Aku kena banyakkan buat video untuk dapatkan 4000 minit viewer tu. So, make sure bila korang dah dapat 1000 subscriber tu, korang upload je video banyak-banyak supaya orang akan singgah vlog korang untuk dapatkan 4000 minit viewer tu. Okay, lepas 4000 minit viewer tu, korang akan dapat email ataupun notification daripada YouTube, and then dia akan suruh korang untuk korang isi account information lah. Bila YouTube nak bayar korang nanti, korang ada 3 ataupun 2 step. Tapi yang aku tahu, yang first kali dia boleh bayar direct terus ke account bank korang, ataupun yang kedua dia akan bayar melalui check. Tapi aku pilih melalui bank transfer terus, yang tu senang. Tapi dia akan minta dekat korang nanti Swift code bank. So depends dengan bank apa yang korang guna. Macam aku guna Maybank. So korang just google je Swift code Maybank. So nanti korang just copy paste kat situ. Korang follow je instruction kat situ. Semuanya ada. Lepas korang register Swift code bank semua tu, make sure address rumah korang betul, nama korang betul, ikut IC. Nanti dia akan hantar surat ni. Okay, surat ni dia akan hantar kat rumah korang. Okay, bila sampai surat ni dekat rumah korang, so dalam tu ada pin. Bila korang buka balik account YouTube korang, dekat bahagian account information, korang key in pin yang dia bagi ni, baru next month YouTube akan transfer ke account korang. Tapi make sure everything yang korang punya information, make sure kena betul. Okay, so make sure macam aku cakap, nama kena betul, alamat kena betul, Swift code bank pun kena betul. So make sure korang check 2, 3, 4, 5, 6 kali sebelum korang proceed. Sebab nanti kalau dah salah, maybe benda tu ambil masa untuk betulkan. Dan YouTube juga akan bayar kat korang setiap 22 hari bulan. Okay, ingat tu, 22 hari bulan dia akan transfer ke account korang. Untuk check aku tak berapa sure, tapi okay, YouTube akan bayar kat korang bila account korang tu cecah 100 USD. Bila 100 USD baru dia bayar. Kalau tak lebih daripada 100 USD, dia tak akan bayar. Aku dah check account aku tadi, alhamdulillah dia dah transfer, walaupun tak banyak. Sebab kalau korang tengok video aku upload pun tak adalah terlampau banyak, dan view aku pun tak adalah terlampau tinggi. Just okey sebab aku baru lagi kan. Ini gaji pertama aku excited. So aku excited memang nak buat banyak sangat video lepas ni. Tapi dalam pada masa sama juga, aku nak berterima kasih dekat korang semua yang support aku. Bagi siapa yang tak skip iklan, terima kasih banyak sebab korang banyak support aku. Dan insyaAllah lepas ni kalau capai ke tahap yang lagi okey, maksudnya ke 50,000 subscriber ataupun ke 100,000 subscriber, insyaAllah aku akan tunaikan janji aku ni. Aku akan bagi satu giveaway yang sangat-sangat berharga. So korang tunggu dan make sure korang support aku, okay? Make sure korang subscribe aku punya channel ni. Jangan lupa share dan juga jangan lupa onkan button loceng tu. Okay, so make sure siapa yang dah buat YouTube tu kena semangat lebih sikit. Okay, make sure korang buat konten yang best-best supaya orang ramai juga boleh support korang. Okay, tapi aku nak share dengan korang kat sini. Macam aku cakap tadi, aku punya gaji yang pertama ni tak terlampau banyak, tapi boleh aku cakap alhamdulillah. Memandangkan sekarang adalah musim PKP, okay? Macam government kita semalam pun dia ada cakap dia continue lagi 2 minggu sampai 12 Mei, tak salah aku. So aku nak menggunakan inisiatif ni untuk membantu orang yang lebih memerlukan. Okay, niat yang aku nak buat ni bukan atas nama aku seorang, tapi aku niatkan benda ni atas nama korang semua. Terima kasih banyak-banyak sebab korang support. So aku nak gunakan inisiatif ni untuk bantu orang yang lebih memerlukan. Okay, aku nak share 2 cerita dengan korang. Okay, aku harap cerita ni dapat memberi manfaat kat kita semua. Memandang sekarang pun tengah bulan puasa dan juga tengah PKP. Tak semuanya senang kat luar tu. Walaupun kita rasa diri kita susah, tapi sebenarnya dekat luar tu sebenarnya ada lagi susah daripada kita. Okay, so cerita ni aku nak sharekan dengan korang.
Okay, first cerita dulu aku nak ceritakan pasal seorang aunty dengan uncle India ni. Okay, kalau nak ikutkan, dia setiap bulan akan datang ke rumah aku ataupun rumah-rumah orang lain untuk potong rumput. Tapi memandangkan pada musim PKP ni, dia tak dapat datang. Okay, seminggu selepas tu, okay, terdetik ibu aku, dia nak call aunty tu. Dia nak tanya khabar semua sebab dia tahu macam mana PKP ni, sebab orang tak boleh nak keluar, tak boleh nak bekerja. So, bila ibu aku try call, tak dapat, voicemail, banyak kali call tak dapat. Kita orang beranggapan maybe telefon dia rosak lah, ataupun telefon dia hilang, kena curi ke. Sebab kita orang tak tahu alamat rumah dia kat mana. Selang beberapa hari, 2-3 hari selepas tu, okay, ibu aku dapat miss call daripada nombor 018, nombor yang tak kenal. Ibu aku just pelik je, tapi tengok balik nombor telefon aunty ni tadi, dia pun guna 018 tapi nombor yang lain. Tak lama lepas tu WhatsApp masuk, dia kata, "Akak, ni saya ni, Shanti." Okay, nama dia Shanti dan husband dia nama Kennedy. Okay, so mak aku terus call dia. Okay, benda ni korang kena dengar betul-betul, okay, sebab benda ni part yang macam serius sikit. Bila mak aku tanya khabar dia, dia kata, "Kak, husband saya dah tak betul." Mak aku macam confused, dah tak betul. Tak betul macam mana, Shanti? Dia kata husband dia dah macam orang tak betul lah, tak waras. Bila mak aku tanya sebab apa, dia kata sebab PKP ni dia stres, sebab dia kata dia tak boleh nak bekerja. So dia rasa macam mana dia nak bayar duit sewa rumah, nak tanggung bini dia, nak makan harian dia. So dia rasa stres, tapi dia letakkan stres tu, dia fikir pasal orang lain juga. Dia mengamuk dekat rumah. Dia kata, "Kenapa buat macam ni? Kenapa bagi orang duduk macam dekat dalam penjara?" So dia bising-bising, dia kata macam mana budak-budak nak sekolah, kenapa tak bagi budak-budak nak sekolah, orang lain nak kerja pun kenapa tak bagi, kesian diorang tak boleh nak kerja. So dia stres, dia mengamuk-ngamuk. And then dia kata sampai satu tahap dia ada bela kucing. Aunty tu cakap dia sampai pegang kucing dia tu, dia nak pulas kepala kucing tu, dan aunty tu menjerit dan dia lepaskan. Dia kata okey, dia tak buat. Dan sampai satu masa juga aunty tu cakap, aku rasa dia duduk flat kot, sebab dia kata husband dia pergi ke bawah dengan keadaan yang berbogel. Okey, masa dia kat bawah tu, wife dia duduk menjerit-jerit minta tolong. Okey, minta tolong. Dan orang-orang kat keliling tu, orang ingat dia mabuk, and then orang pergi ambil kayu nak pukul dia. Dekat situ ada kedai mamak. Okey, berdekatan tu ada kedai mamak. So uncle kat situ pun menjerit, kata jangan pukul dia sebab dia bukan jenis yang macam tu. Uncle tu minta tolong tangkap, dan diorang tangkap, tarik, ikat dekat tiang. At the same time, diorang call ambulance dan diorang bawa ke hospital. So aku tak sure hospital mana dia bawa. Sekarang pun dekat hospital, doktor tengah rawat dia. Memang keadaan otak dia tak stabil sebab terlampau stres. Okey, kalau boleh nampak tak betapa stresnya orang kat sana yang kerja, bukannya kerja macam aku ataupun bukan kerjanya macam orang lain, still gaji berjalan, tapi yang dia ni gaji harian. Okey, so memang agak kesian kat dia. Okey, aunty tu sendiri pun masa call tu pun dia menangis. Dia kata dia dah tak ada duit, dia tak tahu nak buat macam mana. Bila mak aku tanya, dia tak ambil bantuan yang government bagi tu ke, ataupun government bagi makanan tu. Dia kata dia ambil 1,000 tu dia dapat, dia dah bayarkan duit sewa rumah, bil-bil api, elektrik semua dia dah bayar. And then yang tinggal tak banyak. Korang pun faham kalau duit sewa, duit api semua tu dah bayar, tinggal berapa je kan. Dia pun dah tak ada duit poket. Duit poket maksudnya nak kena pergi melawat husband dia kat hospital, dia tak ada duit. Nak naik Grab ke naik taxi ke, dia tak ada duit. Buat masa ni doktor tak kasih dia duduk kat hospital, dia kena duduk kat rumah. So anything, doktor kata kalau husband dia dah ingat wife dia, doktor akan call dia. So family kita orang ada tolong dia sikit. Dengan duit yang aku dapat ni pun aku nak tolong sikit, dapatlah meringankan beban family dia kan. Kita tak nampak dengan mata kepala kita sendiri. Okay, kita ingat orang-orang kat luar sana macam semuanya okey, semuanya tenang, tapi sebenarnya ada yang lagi susah daripada kita. Itu pasal aunty dengan uncle yang kerja potong rumput. Okey, ada lagi satu cerita baru terjadi dengan family aku semalam. Aku balik kerja, mak aku cerita dengan aku, ada lagi seorang juga Bangla dan dia Islam. Dia yang kalau korang pas kutip-kutip besi ni, naik motor dan kutip-kutip besi ni kan, besi-besi terbuang ni, dia datang ke rumah aku. Dia cakap macam ni, dia kata, "Makcik, saya segan nak cakap dengan makcik." Ibu aku cakap kenapa, tapi dah boleh agak lah kan. Dia kata, "Saya tak ada kerja makcik, saya nak bagi anak-anak makan, saya tak ada duit." Dia kata, "Saya nak minta tapi saya..." Okay, dia kata dia nak bagi makan dekat anak-anak dia tapi dia tak ada duit. Dan aku bayangkan macam tadi kerja harian dia buat potong rumput, yang ni kerja harian dia pergi collect besi-besi terbuang. Tapi aku tak sure juga dia ada buat kerja lain ke, aku tak sure. Dalam mana dia orang nak dapat duit untuk tampung keluarga dia orang kan. Aku tak boleh nak cakap, aku tak boleh nak bayangkan. Dan bila dia cakap anak tu pun aku dah sebab sebenarnya. Family aku tolong dia juga, walaupun amount yang tak banyak, tapi harap dapat meringankan beban dia juga. So korang bayangkan PKP ni kalau dilanjutkan sampai beberapa bulan, aku rasa memang kesian dekat orang-orang yang gaji hari macam ni. Okay, bukannya potong rumput dengan collect besi je, aku rasa banyak lagi pekerjaan yang buat gaji hari effect
dekat diorang hari ni. Aku harap cerita yang aku sampaikan ni dapat memberi pengajaran dekat kita semua. Bila kita rasa diri kita tu susah, dekat luar tu sebenarnya ada ramai lagi susah. Okey, bagi siapa yang dekat luar sana, aku nak nasihatkan sama-samalah kita membantu bagi siapa yang memerlukan. Okey, walaupun tak dapat bagi dari segi wang, maybe korang boleh belikan diorang barang-barang keperluan. Okey, contohnya macam beras ke, gula, telur, keperluan asas tu, so dapat meringankan sikit beban diorang. Habis dah story cerita pasal tu. Okey, memandangkan sekarang tengah bulan Ramadan, aku nak ucapkan selamat berpuasa untuk korang semua. Selamat menyambut bulan Ramadan. Tahun ni memang aku rasa semua akan rasa kelainan yang sangat besar. Dah tak ada bazar Ramadan, dah tak ada tarawih dekat masjid. Okey, walaupun tak ada tarawih kat masjid, dekat rumah kita boleh buat. Okey, macam tahun-tahun lepas kita sibuk dengan kawan-kawan kita deal nak pergi berbuka puasa dekat luar. So aku rasa tahun ni memang satu hikmah yang sangat besar Allah bagikan untuk kita semua. Okey, so nampaknya sampai sini je konten aku untuk kali ni. So macam biasa, jangan lupa follow aku dekat Instagram account IMOD_. Jangan lupa subscribe, like dan juga sharekan aku punya YouTube video ni. Okay, memang target aku bulan puasa ni aku akan memperbanyakkan vlog. Okay, korang tunggu je. Dan ada baru-baru ni ada bagi feedback dekat aku ada buat video masak-masak. Ada yang bagi feedback suruh aku buat video masak-masak tu dekat YouTube. InsyaAllah aku akan tunaikan. Dan lupa lagi aku nak beritahu korang, okay, memandangkan sekarang semua tengah viral Don't Rush Challenge tu, geng-geng aku pun ada buat juga versi Mobigrapher punya challenge tu. Aku sharekan kat sini sikit, tapi untuk full version punya korang tengok dekat IG aku, dekat IGTV aku ada share kan. Idea ni sebenarnya daripada member aku, daripada Naif dengan Mecha, dia yang ajak buat. So kalau korang tengok dekat IGTV aku. Okay, apa pun selamat berpuasa. Kita jumpa lagi dekat next vlog. Okay, bye. Assalamualaikum.